A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam. Man ismuhu marfu'un mawdu'un ala al-lawhi wal qalam. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia yang Allah berikan selama kita hidup di atas dunia ini, di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama kita menunaikan hak kita sebagai hamba kepada Tuhan yang menciptakan kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung kembali tentang tadabbur kepada surah yang baru pada hari ini, yang mana sebelum ini tuan-tuan, kalau kita ingat kembali bagaimana kita telah pun mentadabbur surah Duha, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni secara ringkasnya adalah surah yang mana Allah Subhanahu wa taala memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ditekan dengan beban dakwah, dengan beban yang bermacam-macam, karenah-karenah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang ditolak, ejekan-ejekan yang dapat diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai lagi tuan-tuan yang kita tak mampu nak sebut kerana terlalu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan pula, apakah benar kami ini telah pun meninggalkan engkau wahai Muhammad? Sebab itu disebutkan, ditanya kembali, sebab apa bukan pertanyaan tu untuk memberitahu ataupun bertanya kepada Nabi kita Muhammad, akan tetapi nak memastikan yang kami telah pun melakukan sedemikian. Allah ingatkan balik nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi, yang mana nikmat itulah bukti yang Allah Subhanahu wa taala tidak pun pernah sekali-kali meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan masuk kepada surah yang dinamakan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini ataupun dikenali dengan surah Asy-Syarh, dia ada beberapa nama, surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh ataupun surah Alam Nashrah. Dia ada tiga, dan disebutkan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Rasulullah menyebut dengan syarh ataupun Al-Insyirah ataupun Alam Nashrah. Surah yang sama tuan-tuan, cuma nama sahaja berbeza-beza. Dan surah ini surah yang mungkin di kalangan kita ini sangat mencintai, dah pun hafal surah ini, sangat mudah untuk kita menghafalnya. Mempunyai 8 ayat, mempunyai 8 ayat yang selalunya kita wasiatkan ataupun kita suruh anak-anak kita membacanya ketika mana dia menduduki peperiksaan. Selalunya baca, nak peperiksaan, baca Alam Nashrah banyak kali supaya Allah lapangkan dada. Ini dah menjadi orang kata apa, kebiasaan orang kita nak melapangkan dada. Kalau ada satu masalah yang sempit, yang susah untuk diselesaikan, maka baca Alam Nashrah. Alhamdulillah, mungkin setiap daripada kita pun dah menghafalkan surah Al-Insyirah.
Satu perkara yang baiklah. Dan itulah juga satu surah yang telah pun memberitahu kepada kita bahawa Nabi SAW pun mengalami perkara yang sama. Setiap daripada kita tuan-tuan pasti ada ujian dan cabaran dalam hidup seseorang daripada kita. Masing-masing punya cabaran lah. Ada yang rasa diri dia yang paling tercabar dalam dunia ni, tak ada orang yang paling susah daripada dia. Tengok orang lain pula ada lagi yang susah sebenarnya, tapi dia dah rasa diri dia yang paling susah. Setiap orang masing-masing dia ada cabaran yang Allah berikan semampu yang dia boleh tanggung. Sebegitu juga tuan-tuan, Rasulullah SAW manusia yang paling mulia di sisi Allah pun diberikan ujian dan cabaran. Maka surah ini sebenarnya menceritakan kita sambungan. Para ulama mengatakan surah Al-Insyirah ini dia seakan-akan kembar kepada surah yang kita selalu sebelum ni kita baca, surah Ad-Duha. Seakan-akan kembar sebab apa? Sebab dia mempunyai tema yang sama, yakni tentang membicarakan tentang kepribadian Rasulullah SAW dan berbagai nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi SAW, yang sepatutnya beliau ini sebagai orang yang bersyukurlah untuk segala nikmat yang diberikan. Dan beliau dan baginda SAW pun minasyakirin, seorang yang sangat-sangat bersyukur, paling bersyukur di atas muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi SAW. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ini satu pendapatlah yang mengatakan seakan-akan sama. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita tengok balik, Allah SWT memulakan ataupun menggunakan ayat-ayat kata tanya. Kata tanya, alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhalan, dalam surah Duha tu. Maka dimulakan tuan-tuan dengan surah Al-Insyirah ini dengan permulaan ini istifham at-taqriri, permulaan dengan satu pertanyaan, alam nashrah laka sadrak. Mungkin tuan-tuan kita boleh baca sama-sama insya-Allah. Selepas daripada tu kita akan ambil satu-satu apakah pengajaran ataupun isi-isi kandungan yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, sedikit orang kata apa, penekanan ataupun fokus. Selalunya tuan-tuan orang tersilap membaca. Kalau baca tengok Al-Quran mungkin dia boleh betul tuan-tuan, tetapi kalau baca melalui hafalan, kadang-kadang tu orang yang baca menghafal ni, dia kadang-kadang dia tak boleh nak beza antara permulaan tu, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Selalunya wa wada'na tu dengan bertemu dena alif, betul ada ain. Nanti dia beza, dia keliru dengan yang bawah tu. Alladhi ang. Yang bawah tu ang tu adalah hamzah. Dia berbeza dengan atas wa wada'na ang ain. Kalau alladhi ang hamzah. Jadi yang atas wa wada'na ang tu
Itu hanya 2 harakat saja. Wa wada'na 'anka wizrak. Yang bawah tu baru dia panjang sikit. Alladhi tu. Jadi kena fokuskan dekat situ. Mudah-mudahan tuan-tuan bila kita baca tu betul lah panjang pendeknya tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu secara ringkaslah tentang apa yang kita boleh fokuskan di dalam surah Al-Insyirah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama berkenaan dengan surah ini seakan-akan dia kembar dengan surah Ad-Duha. Apa yang nak dibicarakan di dalam surah Ad-Duha itu sama je sebenarnya yang dibicarakan di dalam surah Al-Insyirah. Cuma Al-Insyirah ini dia nak memberitahukan secara terperinci lagi apakah nikmat-nikmat yang Allah berikan lagi kepada kamu wahai Muhammad, sehingga kamu boleh semangat dalam berdakwah, supaya kamu tidak lagi rasa risau dan rasa orang kata apa, gelisah di dalam hati kamu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Nabi SAW ni bila Allah sebut, Allah berikan wahyu, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, Allah mulakan dengan alam. Alam ini isim harful istifham. Alam, adakah kamu? Alam, adakah tidak? Alam, lam tu nafi kan? Harful istifham. Disebutkan daripada oleh para ulama tafsir al-mufassirin, yang mana dekat situ, ini harful istifham dekat situ bukanlah sekadar untuk bertanya, nak mengetahui jawapan. Selalunya kalau kita nak bertanya satu perkara tu, kita nak tahulah jawapannya apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni alimun bi kulli syai. Allah Subhanahu Wa Taala dah mengetahui dah semua perkara. Akan tapi apakah maksud yang Allah nak bertanya ni? Maka para ulama menyebutkan Allah menanyakan ini bermakna dekat sini alam nashrah, adakah kami tidak meluaskan ataupun melapangkan dada kamu wahai Muhammad? Dalam erti kata lain, kami telah pun, ini istifham at-takriri. Nak tanya tu supaya supaya Allah SWT sebenarnya nak menetapkan. Makna dekat situ adalah penetapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT telah pun memberikan kelapangan dada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak ya Muhammad, adakah kami tidak pernah melapangkan dada kamu wahai Muhammad? Maka para ulama mengatakan macam mana Allah Subhanahu taala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Timbullah beberapa mufassirin yang menyebutkan, sebenarnya ayat ini menafsirkan ataupun menceritakan tentang pembelahan Nabi SAW. Dada Nabi ini telah dibelah dan telah disucikan, dibuang hasad dengki, dibuang kotoran maksiat dan pikiran-pikiran yang boleh membawa kepada kotornya hati, dan dimasukkan sifat-sifat mahmudah di dalam hati. Ada ulama mengatakan tidak, ya, ini adalah pengkhususan lapangan Allah SWT lapangkan dada Nabi SAW, tidak ada kena-mengena pula dengan pembelahan dada Nabi SAW. Walhasil tuan-tuan dan dirahmati Allah, sebenarnya perkara ini sama saja. Dalam masa yang sama Allah membelah dada Nabi adalah untuk juga melapangkan dada Nabi SAW, ataupun melapangkan urusan-urusan yang membuatkan Nabi SAW gelisah. Kenapa Allah SWT turunkan surah Al-Insyirah pada waktu itu? Kita pun tahu surah Al-Insyirah ni turun di Mekah, ya, ketika mana Mekah ni apa tuan-tuan? Bila sebut surah Al-Makkiyah, maksudnya apa tuan-tuan? Surah Al-Makkiyah maksudnya turun sebelum hijrah, ya, bukan turun di Mekah, turun sebelum hijrah. Jadi pada waktu itu kita tahulah bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebelum hijrah ini. Rasulullah SAW masih lagi dalam permulaan berdakwah. Susah tuan-tuan dan dirahmati Allah, sikit-sikit orang masuk Islam, sikit-sikit orang terima Islam. Tapi lambatlah sikit permulaan tu, masih lagi secara senyap-senyap, ya, masih lagi Rasulullah pergi naik Gua Hira, berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, fikir macam mana nak hilangkan jahiliah yang ada pada umat pada ketika itu. Ni risau Nabi sallallahu alaihi wasallam serabut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami telah pun melapangkan dada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai satu orang kata apa, motivasi untuk kita supaya apa tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala kata alam nashrah laka sadrak, seakan-akan Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah Muhammad, engkau lapangkan dada engkau
dan berdakwahlah secara tenang-tenang, secara apa orang kata apa, memperbaiki kalimah kamu ataupun memperbaiki ceramah-ceramah yang kamu akan sampaikan kepada orang lain dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka. Supaya apa tuan-tuan? Bila berceramah, bila memberikan dakwah kepada orang dengan hati yang lapang, hati yang terbuka, maka mad'u tidak akan lari, maka mad'u tidak akan marah, tidak akan terasa dengan hikmah bil mau'izati hasanah. Dia akan merasakan, oh ini dakwah yang terbaik, ini dakwah yang paling terbaik daripada Nabi yang terbaik. Maka Allah SWT menenangkan Rasulullah SAW supaya dakwah yang Nabi sampaikan itu dakwah yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, ini adalah satu mesej untuk kita. Siapa-siapa pun seorang yang nak menjadi pendakwah, untuk dia memperbaiki kalam dia, percakapan, penyampaian dia, supaya yang mendengar tidak lari, yang mendengar tidak marah, yang mendengar tidak terasa dan sebagainya lah. Ini satu motivasi untuk kita dalam cabaran-cabaran dalam berdakwah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, al-insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat ataupun menurunkan. Wa wada'na ni, wada' ni adalah wada'a, perkataan wada'a ni mengangkat mengangkat sesuatu daripada atas letak ke bawah. Itu maksud wada'a tuan-tuan. Wada'na 'anka wizrak, beban ataupun satu tanggungan yang ada di dalam diri kamu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan beban yang kamu selama ini kamu pegang, selama ini kamu tahan, selama ini kamu pikul. Allah Subhanahu wa taala hilangkan beban itu, yakni beban dakwah yang selama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam serabut macam mana nak sampaikan kepada umat ni. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, keserabutan itu kita tak mampulah nak fikir macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mulanya seorang diri tuan-tuan, tidak ada lagi seorang-seorang meninggal, yang bermula ayah dia meninggal, mak dia meninggal, seorang-seorang, tapi Allah Subhanahu wa taala hantarkan pula pengganti-pengganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berikan sokongan-sokongan yang sebenarnya kalau kita tengok, kita telusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berseorangan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wada'na anka wizrak, beban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, allazi anqadha dhahrak, yang mana telah mematahkan. Anqadha ni tuan-tuan, naqadha adalah satu benda yang hampir-hampir patah. Nak bagi tahu tuan-tuan terlalu berat, sampaikan, dimisalkan ataupun diberikan seakan-akan tulang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nak patah. Anqadha ni kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, dia satu benda yang kuat seperti kayu ni tuan-tuan. Bila kita letak benda yang berat, dia seakan-akan nak patahkan. Dia akan bunyi macam apa? Tuan-tuan tahu tak bunyi macam mana? Crack macam itulah. Kita dah tahu dah kayu ni lama-lama patah ni. Kan? Anqadha tu macam tu tuan-tuan. Anqadha zahrak ni belakang. Zahran Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahraka yakni zahraka ya Muhammad. Anqadha zahrak, yang mana telah pun berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu ini sebagai majaz saja. Bukan betul-betul ada batu dekat belakang Nabi ke apa, bukan tuan-tuan. Nak bagi tahu beratnya tanggungjawab ataupun bebanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggung dengan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggung mula-mula ni tuan-tuan, seorang-seorang Nabi tanggung ni. Nak berdakwah balik Guru Hira, fikirkan macam mana ni, daripada umat Islam pada ketika itu tawaf masih lagi telanjang, masih lagi menyembah berhala. Macam mana nak hilangkan semua ni satu persatu? Dia punya plan-plan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kena fikir seorang-seorang. Dalam masa yang sama Rasulullah mengajak untuk memperkuatkan lagi Islam, mengajak kepada menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang-seorang mula masuk Islam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, wa alladhi anqadha dhahrak. Tuan-tuan,
Kalau kita perasan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dalam ayat yang pertama tadi tu alam nashrah laka sadrak. Perasan tak tuan-tuan, alam nashrah ini ataupun kami telah melapangkan dada kamu wahai Muhammad, sama yang kita baca dengan doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa macam mana tuan-tuan? Yang kita selalu baca tu Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa ketika mana nak berjumpa dengan Firaun tuan-tuan, ini yang Nabi Musa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak berjumpa dengan Firaun tapi aku nak minta bantuan untuk engkau lapangkan dadaku ni. Kerana apa tuan-tuan? Nabi Musa ni pun ada kes dengan Firaun, macam-macam kes dia, dengan bunuh pula salah seorang daripada kaum ataupun kerabat Firaun tu pula lagi lah tuan-tuan. Dia pula minta kepada Allah SWT untuk jadikan saudaranya ataupun Nabi Harun sebagai seorang nabi. Waja'alli waziran min ahli Harun akhi. Kan? Semuanya Nabi Musa minta dalam satu doa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hebatnya Nabi SAW tuan-tuan, tak minta pun Allah dah berikan. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad SAW minta tak tuan-tuan? Allah sendiri yang bagi. Alam nashrah laka, Masya Allah. Inilah kata para ulama kehebatan Nabi SAW. Nanti kita akan ceritakan tuan-tuan dalam ayat wa rafa'na laka zikra. Kehebatan kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak diberikan ataupun tidak diberikan kepada Nabi-Nabi, hatta daripada seluruh makhluk sekalipun. Nabi lah adalah Nabi yang paling ataupun makhluk yang paling terbaik sekali. Tuan-tuan, nak bagi tahu samanya alam nashrah dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akan tetapi Nabi SAW tidak pun bertanya tentang alam nashrah. Nabi SAW tak minta pun, ya Allah berikanlah kelapangan dada, tapi Allah dah berikan. Kerana apa tuan-tuan? Kita nak bandingkan Nabi SAW dengan Nabi Musa. Kerana apa? Nabi Musa ni nak berjumpa dengan Firaun. Firaun ni tuan-tuan dia macam mana? Dia punya, kita pun tahu tuan-tuan, masa tu Nabi Musa dia nak berjumpa dengan Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengaku sebagai Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Maka diberikan kelapangan dada untuk dia mengatakan, untuk dia berdakwah kepada Firaun. Dan kalau kita tengok balik, Nabi SAW pun mempunyai Firaun. Setiap zaman tu dia ada Firaun, dan kata Nabi SAW, Firaun umat aku lebih dahsyat daripada Firaun Nabi Musa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana disebutkan Allah, kerana disebutkan Nabi Musa, Firaun dia apabila nak meninggal tuan-tuan, nak meninggal, disebutkan dalam Al-Quran, hatta iza adrakahul gharaq qala inni amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Kata Firaun ketika mana dia nak tenggelam, Allah cerita. Ini Firaun Nabi Musa. Firaun Nabi Musa bila nak tenggelam, dia kata apa? Sesungguhnya aku beriman, inni amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahawa sesungguhnya Allah, annahu sesungguhnya dia Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang mana Tuhan itulah yang diimani oleh Bani Israel. Ketika mana Bani Israel pada waktu itu ada sebahagiannya telah beriman kepada Nabi Musa, maka Nabi Firaun tu waktu tu dah gharaq, dah orang kata apa, dah sampai kerongkong dah. Dia punya nyawa langsung tidak diterima oleh Allah, taubat dia. Ini akan tetapi tuan-tuan, bagaimana kita tengok Firaun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuan-tuan? Siapa? Firaun Nabi Muhammad. Firaun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Abu Jahal adalah digelar sebagai Firaun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia paling dahsyat sekali tuan-tuan? Kerana beza dia dengan Firaun Nabi Musa. Nabi Musa punya Firaun
beriman tapi dah tak boleh nak terima dah iman dia. Tapi tengok tuan-tuan, bagaimana kisah Nabi Abu Jahal bila dia nak meninggal. Dia meninggal bila tuan-tuan? Abu Jahal Perang Badar. Perang Badar, orang duk cari dia. Kita pun tahu kisahnya sangat panjang lah. Bila dia nak meninggal tu, orang potong kaki kuda je, jatuh. Lepas tu orang potong badan dia sikit-sikit lah. Tinggal dia tak boleh nak bangun dah. Last sekali tuan-tuan, Ibnu Mas'ud jumpa. Abdullah bin Mas'ud jumpa Abu Jahal. Ada kata-kata terakhir kata dia. Ada apa kata-kata terakhir kau? Tuan-tuan tahu dia kata apa? Dia kata, bagi tahu Muhammad yang aku ni adalah musuh kepada dia hidup dan mati aku. Aku hidup musuh dan aku mati pun aku akan tetap bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, beza dengan Firaun Nabi Musa. Dah dekat mati tuan-tuan, nak beriman kepada Allah tapi tak sempat. Tapi nak Firaun Nabi sallallahu alaihi wasallam dah nak dekat mati dah. Tapi masih lagi mengeluarkan sombong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak beriman. Kemudian dia kata apa? Kalau wahai Ibnu Mas'ud, kalau engkau nak pancung aku, kau pancung dekat dadanya. Supaya apa? Supaya nanti kalau deret kepala-kepala orang yang dipancung, maka kepala aku lagi tinggi daripada kepala-kepala yang lain. Subhanallah tuan-tuan. Nak bagi tahu dia kesombongan dia tuan-tuan, hatta sampai meninggal sekalipun, hatta sampai mati sekalipun, bawa sekali sombong-sombong dia. Sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis, Fir'aun ummati asyaddu min Fir'auni Musa. Kan? Tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu nak diceritakan tentang alam nasrah laka sadrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak, kami telah mengangkat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kami telah mengangkat bagi kamu akan zikir kamu ataupun akan sebutan kamu. Apakah maksud ini tuan-tuan dan dirahmati Allah? Disebutkan dalam satu hadis, malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, inna rabbi wa rabbaka yaqulu, sesungguhnya Tuhan aku dan Tuhan engkau wahai Muhammad telah berkata, yaqulu kaifa rafa'tu zikraka, bagaimanakah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengangkat sebutanmu wahai Muhammad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan Nabi, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat? Bagaimana Allah angkat? Maka Allah kata apa? Iza zukirta ma'i, kata Allah, sekiranya nama aku disebut, maka nama engkau juga akan disebut. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, tidak adalah makam yang paling tinggi kalau nak dibandingkan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah nama Allah ni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita letak nama-nama lain tuan-tuan. Allah pasti ada Muhammad. Kita ambil contoh tuan-tuan dalam syahadah kita. Dalam syahadah kita, kalau kita sebut la ilaha illallah, tak ada Muhammad Rasulullah, sah tak syahadah kita? Tak sah tuan-tuan, tak boleh jadi Muslim, tak boleh jadi Islam. Seorang yang Islam kena sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru sempurna. Kalau kita tengok dalam azan kita, kalau zakir azan tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu kita skip tuan-tuan, hayya 'alas salah, tak sempurna kita punya azan. Kena ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tahiyat kita kena selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak selawat, tak sah solat kita, habis. Kita terus skip tuan-tuan, fil alamina innaka hamidum majid, tak boleh. Kita kena selawat, wajib kita, di antara fardu solat, salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Di dalam nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti ada Allah Muhammad, mesti ada tuan-tuan dan dirahmati Allah. Oleh sebab itu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah angkat, wa rafa'na laka zikra.
kita akan tengok kehebatan Nabi SAW bila diangkat. Maka para ulama membandingkan tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi SAW ni lebih daripada makhluk lain. Hatta kalau kita nak bandingkan di antara para nabi, kita tak payahlah bandingkan nabi-nabi lain, memang akan kalah. Kita ambil ulul azmi tuan-tuan. Nabi ulul azmi ni kan nabi yang terbaik, dia ada 5 orang. Siapa tuan-tuan nabi yang terbaik? Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Isa, lagi Nabi Musa, lagi Nabi Nuh, dan yang akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ikut turutan ni 5 lah tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan boleh hafal 5 nabi yang paling terbaik, yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian yang paling terbesar sekali. Ni 5 nabi ni. Hafal tuan-tuan dan rahmati Allah, 5 nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian yang besar. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kelima-lima ni pun nabi dapat mengalahkan kelima-lima ini. Disebutkan dalam satu bait oleh Al-Imam Abdul Rahim Al-Bur'i. Dia kata apa tuan-tuan? La in kana Ibrahim khassan bi khullati fahaza nabiyyu utiyal qurbi wal hubba wa in kana fawqa turi Musa mukallaman fa Ahmadu jaza as-sab'a wa ikhtaraka al-hijaba wa in fajara al-yanba'u Musa min as-safa fa Ahmadu arwa min anamilihi rukba. Kata Nabi, kata dalam dalam syair ini dia kata apa? Kalau sekiranya la in kana Ibrahim khussa bi khillatin, kalaulah Nabi Ibrahim, kita pun tahu Nabi Ibrahim disebut sebagai apa tuan-tuan? Digelar sebagai apa? Bapa Nabi dan juga Khalilullah. Khalil ni kalau kita terjemah sebagai teman, teman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, ini bukan teman betul-betul. Allah tidak perlukan teman. Allah tidak berhajat kepada teman, akan tetapi nak bagi tahu rapatnya Nabi Ibrahim dengan Allah seakan-akan teman. Khalilullah, la in kana Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Khalil, teman Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita nak bandingkan kekasih dengan teman, kekasih dengan sahabat, siapa yang lebih tinggi tuan-tuan? Penang 1-0, ya? Nabi SAW lagi tinggi daripada Nabi Ibrahim. Kemudian dibandingkan pula wa in kana fawqa turi Musa mukallaman, sekiranya Nabi Musa alaihi salam di atas bukit Tur Saina, disebutkan Tur Saina ataupun Tur Sina, di atas bukit Tur Saina itu bertakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala mukallaman, maka fa Ahmadu jazas sab'a wa ikhtaraka al-hijaba. Maka Nabi SAW bukan setakat di dunia tuan-tuan, di Sidratul Muntaha, selepas Sidratul Muntaha bercakap bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini yang kedua tuan-tuan, bersama dengan Nabi. Dibandingkan pula Nabi Musa alaihi salam, walaupun tuan-tuan disebutkan Nabi Musa dalam Al-Quran banyak kali tuan-tuan, disebutkan Nabi Musa, Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, ya Musa. Tapi Nabi SAW tidak pernah disebutkan nama ya Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat nama Nabi SAW. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya Muhammad di dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan adalah gelaran kepada Nabi. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Nak beritahu tuan-tuan dan rahmati Allah, mulianya Allah angkat Nabi ni sampai begitu sekali tuan-tuan. Kemudian dibandingkan pula dengan Nabi Musa lagi. Dia mengatakan apa? Dekat sini wa in fajaral yanba'u Musa minas safa. Kalau sekiranya lah Nabi Musa ketuk batu, tiba-tiba terkeluar daripada batu itu air, dapat minum daripada air itu 12 tentera ataupun 12 kaum daripada Nabi Musa, maka Nabi SAW tak perlu pun ketuk-ketuk batu, keluar daripada jari Nabi SAW air, yang mana air itu diriwayatkan boleh minum daripada air itu 300 orang.
300 tentera pada waktu itu boleh berwuduk, boleh minum sampai kenyang tuan-tuan. Diriwayatkan sampai 1000 orang minum dan kenyang daripada air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, dikatakan air yang paling mulia yang pernah ada di atas dunia ini air apa tuan-tuan? Disebutkan air Zam-Zam, air itu, air ini, dan salah satu yang paling kuat sekali adalah air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah air yang paling mulia, kerana yang keluar pun keluar dari tangan Nabi yang paling mulia. Wa mablaghu ilmin annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim, kata Imam Al-Busiri. Dan kita mengetahui yang itu adalah manusia, akan tapi ini manusia bukan manusia biasa. Annahu khairu khalqillahi kullihim, bahkan dia adalah sebaik-baik makhluk yang secara mutlak di atas muka bumi ini, lebih daripada malaikat, lebih daripada arash, lebih daripada syurga, lebih daripada neraka. Nabi SAW adalah makhluk yang paling agung di atas muka bumi ini. Dan kita beruntung tuan-tuan kerana menjadi umat Nabi SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kerana apa? Kerana Nabi kita Nabi yang paling mulia, maka kita juga adalah umat yang paling mulia tuan-tuan. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi SAW. Bahkan Nabi Musa sampai kesudah tuan-tuan, diminta Allah tak bagi. Oh, umat siapa ni ya Allah? Ni umat Ahmad, dimampunkan dosa semudah begitu. Umat siapa ni ya Allah? Umat Ahmad. Banyak sangat tuan-tuan di kelebihan. Last kali Nabi Musa kata, kalau begitu ya Allah, jadikan aku jadi umat Nabi Ahmad ini. Oh, minta maaf, kata Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Ahmad pun dah ditentukan. Subhanallah tuan-tuan, beruntung kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala zahirkan nikmat ini masuk ke dalam hati kita tuan-tuan. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Dan juga nabi-nabi lain kita akan sambung selepas daripada azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. شرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Seterusnya kita sambung sedikit lagi tuan-tuan tentang syair yang tadi itu. Disebutkan lagi wa in kallamal amwata Isa bin Maryam fa ahmadu fi ainaihi sabahat sajjatul hisaba. Kata Imam Abdul Rahim Al-Burai, sekiranya Nabi Isa alaihi salam boleh berkata dengan ataupun boleh bercakap dengan orang yang mati, dan itu wajar tuan-tuan, kerana orang yang mati ini hanya dikeluarkan ataupun dibisahkan jasad dengan ruh sahaja. Sekiranya dicantumkan kembali boleh berkata-kata jasad, cuma dipindahkan saja dari alam dunia kepada alam barzah. Wajarlah kita boleh bercakap-cakap dengan orang yang mati. Akan tetapi Nabi SAW bukanlah bercakap dengan orang yang mati, akan tetapi fa ahmada fi ainahu sajjatul hasaba. Di tangan Nabi SAW, kalau Nabi ambil batu, maka batu itu akan bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Bila letak balik senyap, bila ambil balik subhanallah subhanallah Allahu akbar subhanallah. Batu yang mungkin kita katakan tidak ada perasaan, tidak ada hati, batu kan tuan-tuan rahmatullah, boleh bertasbih disebabkan daripada tangan Nabi SAW. Nak menunjukkan keajaiban, fadilat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi SAW lebih daripada Nabi yang lain. Maka disebutkan pula Nabi Nuh, bagaimana pula perbandingannya. Nabi Nuh AS diberikan mukjizat oleh Allah SWT, bahtera, ya, menyelamatkan umatnya keseluruhan yang mengikutinya. Pada waktu itu banjir yang sangat dahsyat. Itu Nabi Nuh. Bagaimana pula Nabi SAW? Maka kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi, mukjizat yang dapat menyelamatkan Nabi, yang dapat menyelamatkan umat seluruhnya daripada masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, iaitu dengan Al-Quran. Allah berikan Al-Quran mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dapat mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada kecerahan, daripada kesesatan kepada hidayah, daripada kesempitan kepada kelapangan. Semuanya disebabkan Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang sampai ke kini tuan-tuan, sampai sekarang kita guna lagi mukjizat itu. Kita dapat lagi membimbing ataupun pembimbingan daripada mukjizat itu sendiri, yang dapat kita menyelamatkan pula ahli keluarga kita, orang-orang yang belum lagi dapat hidayah dengan Al-Quran. Takzimnya Nabi SAW. Dan bukan itu saja tuan-tuan, umat yang paling banyak sekali masuk dalam syurga adalah umat Nabi SAW. Itulah kelebihan dan fadilat yang kita boleh tengok, yang mana Allah SWT tidak berikan kelebihan itu kepada nabi-nabi yang lain kecuali kepada Nabi SAW. Wa rafa'na laka zikrak. Nah, sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, tidak ada, bahkan yang paling tinggi sekali kata para ulama di dalam ayat may yuti'illaha faqad ata, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau menyuruh kita untuk taat kepada Allah, itu wajar tuan-tuan, kerana Allah itu Tuhan yang patutnya, yang wajib kita taati. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala letakkan ketaatan kepada Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah kata apa? Kalau sekiranya seorang itu taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau sekiranya kamu cinta kepada aku, maka ikut, cinta kepada Allah, maka ikut siapa tuan-tuan? Ikut Rasulullah. Dan banyak lagi tuan-tuan yang Allah sebutkan tangan kepada Nabi adalah tangan Allah.
yadullah fawqa aydihim. Yadullah tu maksudnya apa tuan-tuan? Disebutkan bila Nabi berbaiat tu seakan-akan Allah berbaiat dengan para sahabat. Allah wakilkan Nabi SAW punya tangan untuk berbaiat dengan para sahabat, seakan-akan mereka berbaiat dengan Allah. Tingginya tuan-tuan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ketika mana kamu melemparkan satu perkara, bukanlah kamu sekadar kamu saja melempar, tapi Allah lah yang melemparkan perkara itu. Nampak tuan-tuan yang dirahmati Allah, semuanya yang disebutkan, mata, pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah pun diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kena kepada kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengetahuilah kita akan kebesaran ta'zimnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi, sayang pula kepada umat-umatnya, maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi satu kebanggaan buat kita para umatnya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, mungkin kita akan berhenti dulu di sini. Wa rafa'na laka zikrak. Sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita akan sambung nanti. Fa inna ma'al usri yusra. Itu adalah berkenaan dengan setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kita akan syarahkan ataupun kita akan tadaburkan pada waktu yang akan datang, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya, tuan-tuan. Jadi kita tutup dulu dengan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.